Okey, baiklah. Jadi untuk kelas hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Sudah 18 orang. Jadi kita mulakan dengan perbincangan kita untuk latihan soalan bab yang keempat setelah kita habis berbincang berkaitan dengan kadar tindak balas. Okey, soalan yang pertama kita akan bincangkan secara perlahan-lahan. Okey. Pengenalan kepada kadar tindak balas. Okey, so yang pertama lengkapkan jadual di bawah dengan tinggi atau rendah. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam jadual soalan 1 ini, jenis tindak balas yang diberikan, kemudian dia tanya kadar tindak balas. Ya. Kadar tindak balas. Ya. Jadi apa jawapan ni kat situ? Cuba buat dulu Sebab ini untuk memastikan kamu faham berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan. Okey, jadi seperti yang kita telah pelajari bahawa tindak balas ni ada dua jenis. Tindak balas ada dua jenis. Okey, kena tahu yang tu. Okey, tindak balas yang pertama dipanggil tindak balas cepat. Tindak balas yang kedua dipanggil tindak balas perlahan. Jadi sekarang ni dua jenis tindak balas ini dari segi kadar tindak balas. Okey, macam mana kita nak huraikan? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepatnya. Okey, so betul. Jadi maksudnya kalau jenis tindak balas tu tindak balas cepat. Kalau tindak balas cepat, maka kadar tindak balas tu kadar tindak balas adalah tinggi. Kadar tindak balas adalah tinggi. Okey, tulis dekat situ kejap cikgu punya pen. Tak boleh tulis pula. Okey, so jawapan dekat sini bila dikatakan kadar tindak balas. So kadar tindak balas untuk tindak balas jenis cepat. So kita kena tulis tinggi. Jadi apakah maksudnya sekarang ni, apakah kadar tindak balas bagi tindak balas jenis cepat? So jawapan dia tinggi. Kemudian kalau
jenis tindak balas yang perlahan, maka kadar tindak balas dia adalah rendah. Jadi perkataan ini yang perlu kita gunakan. Kenapa ni? Okey, yang B itu adalah rendah, tulis rendah. Cikgunya pen tablet ni tak berfungsi pula. Okey. Tak boleh tulis. Okey, so jadi jawapan yang B itu adalah rendah. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Jadi yang itu kena ingat. Jadi ada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. So kadar tindak balas bagi tindak balas cepat adalah tinggi, manakala kadar tindak balas bagi tindak balas perlahan adalah rendah. Okey, so okey. Dia tak boleh tulis. Okey, soalan nombor 2. Okey, nyatakan sama ada yang berikut tindak balas cepat atau tindak balas perlahan. Jadi maksudnya dalam tindak balas, kita kena tahu sama ada tindak balas ini adalah tindak balas cepat ataupun perlahan. Okey, so untuk soalan 2A, kena tulis 2A, 2B dan sampailah B, C, D, E, F. Okey, cuba jawab dulu. Tuliskan pada kamu punya soalan tu. Atau bagi yang tak ada, tak boleh nak print. Kalau ada maksudnya tak ada yang lama tu, yang ni kena print. Kalau tak print, kena ambil kertas lah. Untuk kamu salin dia punya soalan dan jawapan. Okey, sila jawab dulu.
Okey, so kita tengok soalan nombor 2A. Okey, proses dia adalah pengaratan besi. Okey, so pengaratan besi ni, okey, proses pengaratan besi. Jadi, apakah jenis tindak balas dia? Apakah jenis tindak balas? Adakah ia tindak balas cepat ataupun tindak balas perlahan? Okey. Siapa boleh jawab? Perlahan. Tindak balas perlahan. Okey, bagus. Okey, B. Penghasilan minuman beralkohol. Okey, yang ni tindak balas cepat ataupun perlahan. Cepat. Cepat, ya ke? Tahu cikgu. Okey, so sebenarnya jawapan dia adalah penghasilan minuman beralkohol ni adalah tindak balas perlahan. Ya, ini tindak balas perlahan. Sebab nak hasilkan alkohol ni sebenarnya mengambil masa yang lama lah. Ya, dia bukan boleh sekejap. Ya. Kalau dalam makmal pun kalau kita buat, kalau kamu ingat lagi, dalam penghasilan makanan minuman beralkohol ni, kita gunakan apa yang dipanggil sebagai proses fermentasi. Kalau ingat lagi masa bab yang ketiga, fermentasi. Okey, proses fermentasi ni, dia gunakan yeast untuk gunakan makanan dia glukosa dan hasilkan alkohol. Nah, ni kalau ingat lagi lah, ni baru je habis belajar alkohol. Ya, berkaitan dengan penghasilan makanan, minuman beralkohol. Menggunakan proses yang dipanggil sebagai fermentasi. Ya. Okey, soalan C. Pembakaran pita magnesium. Maksudnya pita magnesium ni sejenis logam. Jadi dia dibakar dalam udara. Jadi proses pembakaran ni adakah ia tindak balas cepat ataupun perlahan? Cepat. Tindak balas cepat. Okey. Seorang je jawab ni. Yang lain-lain senyap je. Okey, soalan D. Kita tengok soalan D. Pembakaran diesel. Ya, pembakaran diesel adakah tindak balas cepat ataupun perlahan? Cepat. Cepat. Okey. Seterusnya tindak balas pemasakan buah, fruit ripening. Okay, jadi kalau kita nak tunggu sesuatu buah yang masih muda, dia belum selesai untuk dimakan, maksudnya dia belum masak lah kita sebut kan. Jadi buah yang belum masak maksudnya kita tak sesuai nak makan. Bila dah masak barulah kita sesuai. Jadi untuk proses sampai buah tu masak, so tindak balas ni cepat ke lambat? Cepat ke atau perlahan? Perlahan. Perlahan. Okey, seterusnya F iaitu explosion, letupan. Okey, kalau letupan, apa dia punya ni? Perlahan ataupun cepat? Cepat. Okey, cepat. Okey, so itulah jawapan dia untuk soalan nombor 2. Semua dah salin salin. Okey, seterusnya. Soalan nombor 3. Padankan jawapan yang betul bagi setiap tindak balas kimia di bawah. Okey, cikgu yang untuk kali ni sebab dia melibatkan latihan, jadi kamu kena bagi tumpuan baca soalan tu
dan sila jawab Jadi tak guna juga kalau cikgu terang kamu pun tak dengar, kamu tak buat, jadi tak ada sebarang manfaat untuk kamu Jadi kamu kena baca soalan tu, tengok apakah jawapan yang sepatutnya. So barulah pembelajaran itu berlaku sebab sekarang dah masuk, esok dah masuk bulan 6. SPM pun walaupun lambat lagi tahun hadapan kan. Tapi sebenarnya masa dah sangat singkat untuk kamu tidak menghiraukan kamu punya pembelajaran. Jadi tolong bagi tumpuan, kamu kena bertindak aktif untuk belajar, untuk menjawab soalan. Jadi baca soalan tu. Nombor 3, padankan jawapan yang betul bagi setiap tindak balas kimia di bawah. Jadi seperti mana yang kita ketahui, tindak balas ada 2 jenis, tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Jadi kemudian, dia punya tindak balas kimia yang diberikan, A, pagar besi berkarat apabila terdedah kepada udara dan air. B pula, pembakaran gas butana. C, proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan glukosa dan oksigen, proses fotosintesis. D, pembakaran pita magnesium dalam udara untuk menghasilkan pepejal putih. Ni kena bayangkan apa yang kamu baca tu, kamu kena bayangkan dalam akal fikiran, dalam otak kamu supaya kamu berusaha untuk menjawabnya. Jadi padankan. Tindak balas kimia ni, padankan maksudnya gariskan yang mana tindak balas cepat, yang mana tindak balas perlahan. Dan kemudian sebelah kanan sekali ni, tempoh masa yang diambil. Jadi apa yang dikatakan sebagai tindak balas cepat dan apa yang dikatakan sebagai tindak balas perlahan? Bagaimanakah kriteria yang digunakan untuk kita mengatakan bahawa tindak balas tersebut adalah cepat ataupun perlahan? Jadi jawapan kita di sini berdasarkan kepada tindak balas kimia yang diberikan A, B, C, D. So yang A ni, pagar besi berkarat. Jadi maksudnya berkarat ni, tadi kita dah ada soalan sebelum ini. Berkarat ni dia ada proses yang perlahan. Dia adalah proses yang perlahan kerana apa? Kerana dia mengambil masa yang salah. Dia mengambil masa yang panjang, tempoh masa yang sangat panjang untuk melengkapkan tindak balas tersebut. Jadi oleh kerana dia mengambil masa yang panjang, maka kita kata dia adalah tindak balas perlahan. Itu dia punya syarat dia. B pula, pembakaran gas butana. Ni gas butana dia terbakar. Jadi bila dia terus terbakar dan melengkap, dia maksudnya adalah tindak balas cepat. Kita kata dia tindak balas cepat sebab dia bertindak balas dalam masa yang singkat. Kemudian C, proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi yang ini fotosintesis juga adalah tindak balas perlahan. Sebab dia mengambil masa yang panjang untuk disempurnakan. Kemudian D, pembakaran pita magnesium dalam udara. Ni sekejap sahaja masa yang diambil. Maka dia adalah tindak balas cepat. Dia mengambil masa yang singkat untuk melengkapkan tindak balas. Macam ada orang nak masuk. Baru masuk. Baru masuk tu. So itu dia punya penerangan.
Jadi contoh-contoh tindak balas ni yang mana tindak balas cepat, tindak balas perlahan ni kamu kena ingatlah. Contoh dah diberi ada 4 kat situ. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni memerlukan kamu jawab di atas kertas graf yang ada ni. Jadi yang ni pun mengambil masa lah untuk kamu jawab. Siapa yang ada kertas soalan tu boleh jawab ni. Tapi rasanya masa sebelum online dulu, cikgu ada ambil soalan ini dulu kan. Siapa yang masih ingat, siapa yang tak ingat. Okay, Jadi siapa yang tak buat lagi, tolong buat. Tolong buat dulu yang ni. Jadi cikgu pergi dulu terus kepada soalan nombor 5. Nombor 4 tu kita kemudiankan sebab dia nak ambil masa yang lama untuk diselesaikan, kena lukis graf. Tapi sekejap je, 1 minit je. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, tandakan right pada perubahan yang boleh diperhatikan apabila bahan tindak balas bertukar untuk menghasilkan hasil tindak balas. Jadi dalam tindak balas kimia, bahan-bahan bertindak balas dan menghasilkan hasil. Jadi di sini dia minta untuk tandakan right pada perubahan yang boleh diperhatikan. Okey, so apa jawapan di sini? Cuba baca. Okey, tandakan right pada perubahan yang boleh diperhatikan. Di sini maksudnya apa? Perubahan yang boleh diperhatikan. Jadi soalan ini bermaksud dalam satu-satu tindak balas, okey, apakah kriteria yang akan kita gunakan untuk mengukur kadar tindak balas? Itu maksud dia. Apakah kuantiti fizikal yang akan kita gunakan ataupun kita boleh sebut apakah pemboleh ubah bergerak balas. Itu senang cerita lah kalau nak lebih faham kan. Apakah pemboleh ubah bergerak balas yang akan kita gunakan ataupun perubahan yang berlaku di dalam tindak balas ini untuk kita jadikan sebagai kayu ukur bagi mengukur atau mengira kadar tindak balas. Itu maksud dia. Yang mana antara A, B, C, D ni, kalau semua sekali kita tandalah. Adakah ia digunakan dalam pengukuran kadar tindak balas? Okey, yang pertama A tu, pertambahan isi padu gas yang dibebaskan. Adakah kita gunakan isi padu gas yang dibebaskan sebagai salah satu cara untuk mengukur kadar tindak balas? Ingat lagi tak dalam eksperimen-eksperimen yang kita buat? Adakah kita menggunakan isi padu gas yang dibebaskan? Ada tak? Ada. Ada yang cakap ada, ada yang cakap tak ada. Maksudnya tak ingatlah tu. Jadi kalau kita tengok balik kita punya tindak balas. Okey, ni contoh kan. Ni. Ini semua kan menggunakan apa ni? Kita ni tindak balas, zinc dengan asid, hasilkan gas dikumpulkan, so kita dapat bacaan gas yang terkumpul. So inilah maksud dia, kita menggunakan perubahan dari segi isi padu gas yang dibebaskan sebagai salah satu cara untuk mengukur kadar tindak balas. So jawapan dia right lah. B, pertambahan jisim hasil tindak balas. Boleh tak kita gunakan jisim sebagai hasil tindak balas sebagai perubahan yang boleh diperhatikan untuk mengira kadar tindak balas? Ya, boleh. Okey, kemudian pertambahan jisim bahan tindak balas, tak boleh. Bukan pertambahan, sepatutnya pengurangan. Pengurangan. So yang ni tak boleh lah.
D. Pengurangan isi padu gas yang dibebaskan. Yang ni pun tak boleh lah. Sepatutnya penambahan. Jadi jawapan yang betul adalah A dan juga B. Okey. Nombor 6. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. A. Semakin kecil kosong, semakin jumlah luas permukaan yang terdedah. Oleh itu kadar tindak balas semakin apa dia? B. Makin akan kadar tindak balas. Okey. So apakah jawapan yang sepatutnya di situ? Soalan nombor 6 ni. Siapa tahu? Siapa tahu? Oh, semua tak tahu. Okey. Yang ni A ni semakin kecil. Apa dia? Saiz. Semakin kecil saiz. Saiz apa? Saiz bahan. Tindak balas. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah. Jadi ini punya konsep Kalau saiz bahan tindak balas tu kecil, bermaksud dia punya jumlah luas permukaan ini, jumlah luas permukaan adalah besar. Jumlah luas permukaan yang terdedah adalah besar. Oleh itu kadar tindak balas dia akan semakin tinggi. Akan semakin tinggi ataupun semakin meningkat. Tinggi atau semakin meningkat. Itu boleh. Okey, so B makin akan apa dia? Makin akan meningkatkan meningkatkan kadar tindak balas. Makin akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, itu jawapan soalan nombor 6. Okey, seterusnya. Nombor 7. Persamaan perkataan berikut menunjukkan proses respirasi makanan yang berlaku di dalam badan manusia. Okey, ini proses respirasi makanan yang berlaku dalam badan manusia. Makanan kita ditukarkan kepada glukosa. Kemudian dengan kehadiran oksigen yang masuk melalui sistem pernafasan, okey, digunakan di dalam sel badan manusia dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. So berdasarkan persamaan di atas, lengkapkan jadual di bawah. Lengkapkan. Apa ni? Apa yang kena lengkapkan? Perubahan keadaan. Ini. Kemudian adakah kadar tindak balas meningkat atau berkurang? Dalam soalan ni maksudnya, kalau kita buat perubahan seperti yang dinyatakan di bawah ni, A, B, C, D, E, adakah kadar tindak balas akan meningkat ataupun berkurangan? Itu maksud dia. Ada orang masuk je. Yeah, someone want to join. Okey, so boleh faham soalan tu? So soalan tu dia tanya adakah kadar tindak balas akan meningkat ataupun berkurangan jika ni kita A ni, contoh A meningkatkan suhu tindak balas. Jadi kita tahu tindak balas tu yang ni, hasil dia yang ni. So kalau kita tingkatkan suhu tindak balas, adakah kadar tindak balas meningkat atau berkurang? Kadar tindak balas akan meningkat. Itu jawapan dia. Sebab apa? Sebab suhu. Suhu ni adalah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kalau kita ubah
keadaan suhu tindak balas tersebut, maka dia akan mempengaruhi kadar tindak balas sama ada meningkat ataupun berkurangan. Sebab suhu yang tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas, suhu yang rendah akan mengurangkan kadar tindak balas. Okey. Itu A. Sekarang kita tengok B. Mengurangkan suhu tindak balas. Kalau kita kurangkan suhu tindak balas, maka dia akan kurang. Kadar tindak balas akan berkurang. Okey. Kemudian C, meningkatkan kepekatan glukosa. Adakah kepekatan glukosa ni faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Kepekatan. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Kena ingat balik. Jangan lupa 5 faktor 5 faktor yang mempengaruhi. Ni kena tulis balik. Kadar tindak balas. Yang pertama apa? Suhu. Yang kedua, kepekatan. Yang ketiga apa? Saiz bahan. Yang keempat, mangkin, kehadiran mangkin. Dan yang kelima adalah tekanan. Ni 5 faktor ni, kena ingat. So kalau yang ni meningkatkan kepekatan glukosa, maka kadar tindak balas akan meningkat. D, meningkatkan kepekatan oksigen. Kepekatan, dia meningkatkan kepekatan bahan tindak balas, so akan menyebabkan kadar tindak balas akan meningkat. E, mengurangkan kepekatan oksigen. Ni kepekatan adalah faktor, so dia akan menyebabkan kadar tindak balas semakin berkurangan. F, meningkatkan tekanan oksigen. Meningkatkan tekanan. Tekanan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kalau kita tingkatkan tekanan, so dia akan menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Okey, ini jawapannya. Sila tulis jawapan-jawapan ni di dalam letak soalan anda. Okey. Sudah masuk waktu isyak. Okey. Jadi sekarang ni soalan nombor 8 ni. Okey, soalan nombor 8 ni, lepas ni kita akan berhenti rehat sekejap untuk cikgu solat, sembahyang dan pergi ke tandas. Kamu pun ini waktu rehat lah. Okey, soalan nombor 8 ni, lengkapkan jadual di bawah bagi proses Haber dan proses sentuh. Okey, so tengok nombor A, production. Proses Haber ni hasilkan apa? Tadi baru sebut tadi kan. Proses Haber ni hasilkan amonia. Tolong hafal penting. Proses sentuh hasilkan apa? Asid sulfurik. Asid sulfurik. Tolong hafal, tolong ingat, tolong. Okey. Kemudian, apakah mangkin yang digunakan dalam dua-dua ni? Okey, dalam proses Haber kita akan gunakan serbuk besi. Serbuk besi. Dalam proses sentuh kita gunakan vanadium. Vanadium 5 oksida. 5 oksida. Ni adalah mangkin yang digunakan. Okey, kemudian suhu dia berapa? Suhu dia adalah, kalau bagi Haber 450 darjah Celsius hingga 500 darjah Celsius. Manakala proses sentuh pun tinggi juga, iaitu 450 darjah Celsius. Manakala tekanan dia pula untuk proses Haber
Okey, tekanan dia memang sangat tinggi lah, iaitu 200 atmosfer. 200 atm, atmosfera. Manakala bagi proses sentuh, gunakan tekanan yang rendah sahaja, iaitu 1 atmosfera. Jadi tekanan. Jadi ini adalah semua. Ni wajib hafal cikgu cakap awal-awal Kamu kena hafal dua proses haba apa sifat dia, proses sentuh apa sifat dia. Ni tolong hafal sampai kamu mati. Itu maksud nak tunjukkan betapa pentingnya untuk kamu mengingati proses haba dan juga proses sentuh. Okey, so kita berhenti berehat untuk solat dan juga tandas ke makan minum ke selama 20 minit. So kita akan masuk balik pada 9-10 minit. Okey 9-10 minit kita akan kembali semula. Jangan tinggalkan, jangan left dulu, jangan left. Biarkan sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.